Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan seluruh manusia. Dia bukan Tuhan orang Arab, dia juga bukan Tuhan orang Melayu, dia bukan Tuhan orang Islam. Dia Tuhan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat, seluruh haiwan, seluruh tanaman. Apa saja adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptanya, Allah yang menjadikannya, dan Tuhan mereka semua adalah Allah. Jadi Allah bukan Tuhan kita je, dia Tuhan seluruh manusia, seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala buat haiwan, ikan, Tuhan dia tu Allah. Allah buat dia orang berzikir je, dengan tak ada pilihan, tak nak berzikir. Mereka sentiasa berzikir, mengingati Allah. Ikan-ikan yang di laut, ikan-ikan di akuarium kita tu, kucing-kucing juga, anjing, tanam-tanaman. Allah bagi tahu dalam bayang-bayang mereka tu, pokok-pokok tu yang berzikir. Nabi Daud alaihissalam berzikir, gunung ikut sama, gunung-gunung, burung-burung. Jadi Allah SWT kalau nak jadikan kita untuk berzikir dan kita tak nak, Allah banyak ciptaan dia yang lain yang berzikir. Apa yang dia nak sangat kita berzikir, dia tak perlu kita berzikir. Dia punya kemuliaan tak ada tambah. Dia dah cipta dah makhluk-makhluk yang berzikir je. Kita tak ingat Allah, makan pun tak ingat Allah, lepas tu tidur pun tak ingat. Tanda kita tak ingat, doa pun tak baca. Doa makan pun tak baca, doa tidur pun tak baca, doa kereta pun tak baca, doa bersetubuh pun tak baca. Itu antara tandanya kita tak ingat Allah. Bila kita diingatkan, baru kita ingat lah, baru naik baca. Bukan itu saja, dalam semayang pun kita tak ingat Allah. Saya tanya kamu tadi, semayang subuh tadi saya baca surah pendek, Inna A'taina dengan Wal Asri, dalam masing pendek. Saya tanya kamu, sama ada kamu ingat Allah tak? Ingat Allah tu mana khusyuk tau. Khusyuk tu mana ingat Allah. Tak ada yang ingat. Rashidi ingat apa dalam sembahyang tadi? Jawab. Apa saya tak tahu? Itu pun tak ingat juga. Apa yang kau ingat? Kalau tak ingat Allah, apa yang kamu ingat? Macam-macam. Macam-macam. Kau? Macam-macam lah. Awang-awangan. Okey. Ni Sufian ingat apa? Macam-macam.
Hanzala? Macam mana? Samad? Ingat kerja. Azri? Kerja. Itulah yang kita ingat. Ada masa lain kita nak ingat benda tu. Patutnya ada kan. Janganlah buat masa semayang. Kan banyak lagi waktu luar semayang. Kenapa kenapa tak boleh bagi ingat benda tu waktu lain? Kenapa pula fikir kerja dalam semayang? Kenapa pula Rasidi tak tahu apa nak fikir, melainkan marapu? Sebenarnya kalau kita dalam semayang ni kita tak boleh ingat alamat ni, kita memang di luar semayang memang kita tak boleh lah. Waktu kita kerja, waktu kita semua tak ingat. Jadi bila masa nak ingat tu? Jadi setengah orang dia pegang tasbih pun dia tak ingat juga. Dia pegang tasbih je, dia tak ingat dah. Dia ada guru tarikat dia. Pun masa dia berzikir Allah la ilaha pun dia tak ingat tu. Saya percaya. Jadi bapa yang mulia, kita ni masalah yang besarnya tak ingat Allah. Tak ingat Allah makna kita tak ingat nak taat lah. Bila tak ingat Allah kan, yang kita buat tu hanya macam adat je lah. Semayang kita semayang, puasa kita puasa, haji kita haji, kita buat lah. Tapi kita tak ingat dia. Jadi orang pula faham ingat tu kena duduk berzikir. Tak. Dia yang nak diingat tu, dia punya, kita punya roh tu. Roh kita tu ingat Allah sahaja. Dia akan, roh tu mana hati dan fikiran dia. Roh dan fikiran. Jadi itulah hati. Dan itu tak ingat Allah. Badan mana boleh. Badan dikuasai oleh roh dan fikiran. Jadi kalau roh dan fikiran tak ingat Allah, pegang biji tasbih pun tak ingat. Jadi saya tak mau beli biji tasbih lagi dah. Dulu banyak juga orang bagi saya, banyak saya biji tasbih. Ada juga saya pegang tasbih, saya berzikir 1,300 saya ambil zikir Chistiah dari Maulana Inamul Hasan. Saya tak amal lagi. Saya tengok tak ada, saya tak ingat Allah. Bayangkan, sikit je kalau ingat pun. Jadi saya dah campak lah, saya dah buang tarikat. Saya tak ada tarikat. Tarikat Chistiah yang saya ambil daripada Maulana Inamul Hasan pun, daripada Maulana Zubair tu saya dah buang, saya tinggalkan. Jadi banyak yang bersangka buruk lah kat saya. Yang kata Dr. Naswar tu dulu berzikir, bercahaya keluar. Dia nampak saya keluar di Australia malam-malam tau, 3 pagi, 3 pagi berzikir la ilah illallah buat macam tu zikir ni, Allah cahaya ke tidak, dia tengok cahaya ke tak tahulah. Tapi sekarang Dr. Naswar tak ada zikir lagi. Jadi dia ingat saya rosak. Saya sekarang tak faham zikir, tak faham seperti saya faham dulu. Berzikir ni dia bukan pegang biji tasbih. Kalau dia pegang biji tasbih, bagi saya riwayat Nabi ada pegang biji tasbih. Ada riwayat tak? Yang pegang biji tasbih ni Abu Hurairah. Kalau kamu amal sahabat punya amalan, dia belum lagi boleh disahihkan sebagai benar. Yang boleh disahihkan benar dan Allah suka ni amalan Muhammad. Lain tahu. Abu Hurairah pergi ke pasar-pasar bagi tahu
harta pusaka Nabi dibagi-bagi di masjid, dia orang semua pergi masjid. Mana apa ni, Hazraji orang Seri Petaling ni, Maulana Sa'ad bagi tahu itu dia punya nas. Nak beritahu kerja dakwah ni bukan dakwah di pasar. Kamu pergi pasar-pasar bukan untuk dakwah. Kamu nak ajak dia pergi masjid. Tafsir dia. Banyak tafsir tak betul guna amalan Abu Hurairah. Amalan Nabi bolehlah kau buat tafsir. Ini buat apa tafsir amalan Abu Hurairah? Jadi yang dibuat oleh orang tabligh sejak Maulana apa tu jadi Hadraji, mana saat tu tipu punya, jadi rosak. Dia orang kata kita sekarang tak ada dakwah kat luar dah, kat masjid je. Dia orang bercanggah dengan semua amalan paparan Nabi dan Rasul. Dakwah di luar, masjid mengajar. Ini dia dakwah masjid. Jadi kita kena panggil orang. Alasannya tak ada suasana. Ini alasan otak. Inilah namanya sesat. Siapa ikut mana saat ni dia jadi sesat. 8 jam, 8 orang dia kata. Namanya apa tahu? Amalan tu namanya dia panggil apa? Tak, amalan tu namanya apa? Dia orang kata satu buat taklim. Jemaah dakwah istiqbal. Taklim. Ada yang jadi istiqbal, ada buat taklim, ada keluar. Keluar tu bukan nak buat dakwah. Ajak orang ke masjid. Apa dah jadi dengan tertib tu? Tak berjalan. Jemaah taklim istiqbal apa tu? Macam-macam nama. Itulah tak boleh. Itu tak dibuat. Jadi orang tabligh zaman mana saat ni dah jauh menyimpang. Ini bukan saya je cakap, banyak perkara dia cakap tak betul. Banyak ulama Deoband beritahu banyak perkara yang dia cakap tak betul. Jadi dia orang dah buat keputusan, ulama Deoband, mana saat ni tak ikut sunnah wal jamaah. Jadi orang tabligh sekarang yang ikut Manasat Seri Petaling ni, dia tak ikut sunnah wal jamaah, tak boleh diamalkan di Malaysia. Malaysia ni sunnah wal jamaah. Dia bukan Jabariyah, Qadariyah bukan. Manasat ni sekarang dah macam Jabariyah pula. Jadi masih lagi orang tabligh di Seri Petaling tu ingat Manasat ni bakal jadi Mahdi. Aduh, sekarang Manasat dah hilang, tak tahu mana. Yang kata dalam nak ke Mekah pula sekarang. Dia kena kat Mekah lah, nak muncul kat Madinah, Mekah sebagai Mahdi. Jadi tuan-tuan yang mulia ni, zikir ni kita ingat Allah. Bila tengok aja, apa pun ingat Allah. Kenapa Allah bagi tahu dalam Quran? Mereka ni melihat langit, bumi semua. Mereka kata, ya Allah, kau tak jadikan ini sia-sia. Kau jadikan ini sebagai tanda kebesaran kau, untuk orang tengok dan fikir kehebatan kau. Tidak kau jadikan semua ni untuk main-main lah. Sia-sia mana Allah jadikan langit tu untuk permainan Allah. Betul tak? Dia bukan untuk permainan Allah. Kalau Allah nak buat permainan, ada lebih baik lagi kata Allah pun nak buat. Dia buat langit, bumi, kan? Dan semua ni Allah jadikan semua ni untuk kita melihat dan berfikir tentang kebesaran dan kehebatan dan kekuatan dia. Yang itu kita tak fikir. Tengok dengan mata ni, jadi nampak langit aja lah. Nampak langit, nampak bulan, nampak bintang, nampak semualah. Tapi fikir tak ada.
Sebenarnya Allah jadikan ni sebab kita berfikir. Dalam kejadian ni kita berfikir tentang kebesaran dia. Dan melihat semua benda ni menyebabkan kita bertambah dekat dengan Allah Taala. Tak payah pakai tasbih. Apa sah nak pakai tasbih pula? Langit, bumi semua tengok. Tapi kenapa kita tak boleh ingat Allah? Kita ingat bila kita pakai tasbih kita boleh ingat Allah. Tengok langit pun tak boleh ingat Allah. Tasbih boleh? Semua tak boleh. Kau tahu itu tak boleh, tapi dulu kau buat juga tak. Jadi sebenarnya yang kita tak boleh ingat Allah sebab hati buta lah. Mata ni nampak, mata hati tu buta. Mata roh dan hati buta. Buta tak nampak lah. Dengan penciptaan langit dan bumi, tak nampak kehebatan alam. Cubalah tanya, siapa boleh buat ni? Pernah tanya tak? Siapa buat langit? Kalau tak ditanya, dia sendiri tanya tak dia? Tengok bunga, tengok kucing, tengok anjing, tengok laut. Kalau yang turis semua tu kan, dia mana tengok laut, tengok cantik kan. Dia orang tak ada ingat Allah. Dia ingat benda tu macam, oh cantiknya, oh cantiknya, oh cantiknya kan. Cantiknya. Oh kita mai pergi berjalan-jalan ke New Zealand, Pakistan, di salji, cantik. Tak habis-habis cakap. Ada cakap Allah tak? Ada. Ini maknanya bukan orang yang Allah sebut dalam Quran. Mereka ingat Allah berdiri, duduk, baring. Inilah namanya ulul albab. Jadi Menteri Besar Terengganu dulu, kawan saya Idris Jusuf, dia nak lahirkan ulul albab. Dia buatlah kursus dalam semua sekolah-sekolah menghafal Quran. Dia tak betul. Nak jadi ulul albab, mata hati mau nampak. Kalau mata hati tak nampak, tak boleh jadi ulul albab. Jadi doktor boleh lah. Dia nak rakyat Terengganu tu jadi doktor, engineer, tapi dua waktu yang sama ulul albab. Ulul albab ni orang ingat Allah berdiri, duduk, baring. Maknanya tak ada rupa Allah tau. Bukan hafal Quran. Hari ni kita ingat ulul albab ni hafal Quran. Baca Quran pun tak ingat Allah. Macam mana? Faham pun tidak, hafal saja. Kalau faham mungkin boleh ingat. Itu pun tak boleh ingat tuan. Orang Arab banyak hafal Arab Quran. Dia tahu Quran. Dia baca Quran, dia bukan ingat Allah kan? Dia bukan ingat Allah. Kalau orang Arab tu baca Quran ingat Allah, dah lama Arab ni takkan melanggar perintah Allah. Hari ni dia orang yang banyak melanggar perintah Allah. Sedangkan Quran bahasa dia, maknanya dia baca Quran, dia tak ingat Allah. Orang kat Mesir tu, Azhar kan? Orang Arab dia, bahasa Arab lah, dia bukan orang Arab. Tapi bila baca Quran tak ingat Allah. Bila semayang tak ingat Allah. Macam kamu lah kan? Orang yang tak ingat Allah semayang, mana boleh jadi ulul albab? Orang yang tak ingat Allah masa semayang, yang Allah jadikan semayang tu untuk ingat dia, takkan boleh jadi ulul albab lah. Ulul albab ni luar dalam semayang ingat Allah. Jadi macam mana kamu boleh sampai tahap tu? Itulah yang nak dipikirkan. Orang jemaah tabligh, cubalah fikir. Pertama sekali, apa makna berzikir? Ingat Allah. Ingat Allah macam mana? Pakai tasbih? Bukan. Tengok langit kau ingat Allah. Tengok bunga kau ingat Allah. Tengok ini semua ingat Allah.
Dalam Quran Allah beritahu, mereka tengok, mereka cakap, kamu tak jadikan ini wahai Allah sia-sia, melainkan untuk menunjukkan kehebatan kau, supaya manusia ingat kau ni maha hebat. Bila berlaku ni, bila tengok langit, fikirlah. Daripada beli tasbih, cuba fikir. Tapi kamu tak boleh nak fikir. Sebab apa? Fikir dunia. Ya. Fikir tu, percaya tu dunia. Jadi mana nak tengok langit tu fikir Allah lah. Jadi fikir dunia banyak. Jadi tak adalah bila tengok langit lah. Sebab apa kita tak boleh fikir? Disuruh fikir kan. Saya suruh ni, kamu tak mau buat. Kenapa? Sebab fikir kamu dah penuh. Kamu dah gunakan fikir kamu semua sejak sekian lama tentang benda. Tentang apa? Benda. Apa nak makan. Macam Sufyan sekarang dia tak ada kerja. Dia fikir macam mana nak cari kerja. Dah kerja, dia fikir tentang kerja. Nak dapat duit, dah dapat duit, dia fikir tentang macam nak guna duit. Mana dia fikir Allah? Penuh dengan fikir selain. Jadi bila masa nak fikir Allah tu? Sebab fikir dunia dari bangun tidur sampai tidur balik. Bangun tidur pun tak ada doa, tidur balik pun tak ada doa. Siapa yang buat yang doa bangun tidur? Lupa. Mana lupa Allah lah. Masa keluar tabligh ada muzakarah, ada ingat sikit lah. Lepas habis keluar, lupa habis. Makan masa keluar dalam jemaah, ingatlah doa. Bila balik keluar, lupa. Itu bukan makna dah dapat zikir. Ini tak ada muzakarah semua. Ingat, alamak. Itu yang kita mau jadi. Dan itu akan jadi bila mata hati kita ni boleh nampak semua ni. Dan nampak je kita ingat Allah. Nampak je mata hati tu, nampak. Tapi hari ni mata hati buta. Sebab apa buta? Allah tak ada dalam. Sebab kita tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Sebab itu hati kita, hampir semua orang kat dunia ni buta, termasuk yang dah mengucap. Sebab dia tak buat kerja. Kerja apa? Mengajak manusia kepada Allah. Itu je sebab dia. Dia tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Walaupun dia buat kerja, dia tak buat kerja dengan betul. Cara Muhammad SAW, korban harta diri, bagi semua pengorbanan untuk kerja tu. Jadikan kerja tu utama dia. Kerja utama dia. Tak? Yang Bayi Wahab telah silap. Jadikan kerja tu maksud hidup. Dia salah. Dia pun tak nampak je. Bukan maksud hidup kerja tu. Maksud hidup kita ialah menjadi kekasih Allah. Kerja tu jalan. Namanya jalan, namanya tarikat. Tarikat tu jalan untuk jadi kekasih Allah. Kita tak boleh panggil dakwah maksud hidup. Jadi orang tabligh dah, dia Bayi Wahab tu kira orang kat dunia tak pernah cakap ni tau. Dakwah maksud hidup ni tak pernah. Sejak zaman Nabi, dulu lagi dalam Quran tak pernah. Quran tak pernah cakap dakwah ni maksud hidup. Tapi macam mana Bayi Wahab boleh cakap maksud, aku pun tak tahu. Tapi dia dah terlampau begitu sekali mau orang tabligh ni buat kerja dakwah. Tapi cakap ni tak betul. Tak boleh juga. Kita tak boleh cakap tak benar. Semoga Allah maafkan dia. Tapi dia telah buat saya juga cakap dakwah maksud hidup. Saya bukan tahu masa tu. Tapi sekarang saya tahu yang dia salah. Sebab Allah bagi saya faham lagi lebih dari apa yang saya faham dulu. Sebab Allah beritahu, katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ada Quran. Bukan saya buat-buat je. Kul hazihi sabili. Katakanlah inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Dakwah tu mengajak manusia kepada Allah. Allah cakap kat situ,
Kul hazihi jalanku. Asal pula Wahab cakap maksud hidup pula. Dan orang tabligh sedunia buta tuli. Cakap apa yang dia cakap. Sebab pengaruh besar. Dia cakap kita kena dakwah raja-raja. Lepas tu lepas ceramah tu saya tanya dia, kita boleh buat ke sekarang ni dakwah raja-raja? Saya cakap je dia. Dia jawab saya. Jadi maknanya dia cakap dia tak nak buat lah. Saya tak mau macam tu. Allah SWT bagi tahu dalam Quran, orang yang bercakap dan dia tak buat apa dia cakap, orang ni bukan pendakwah, namanya penyair. Mereka yang berceramah dan tak amal apa dia buat, Allah panggil dia penyair. Yang menyair di lembah-lembah sana sini dan dengan gayanya menipu manusia. Dan mereka ni Allah panggil penyair penipu. Orang yang berceramah agama, tak amal apa dia ceramah, Allah panggil penyair yang penipu. Jangan jadi penyair. Allah tak panggil dia pendakwah, penyair. Maksud penyair orang menyanyi ya. Mana Ilyas Rahmatullahi kata, saya bukan penyanyi, saya bukan penyair. Apa beza penyanyi dengan penyair? Sama. Jadi orang penyair ni dia adalah orang yang penipu. Dia tak buat apa yang dia syairkan. Jadi orang bagi ceramah ni, orang bagi syair. Yang tidak amal apa dia syair, dia ni adalah orang penipu. Dan tempatnya mestilah tak boleh syurga, kalau Allah tak maafkan dia lah. Rashidi dia nak jadi penyair. Orang, jadi hari ni kalau kita bagi ceramah, kita bagi ceramah benda yang kita buat. Kita ajak orang kepada amal yang kita buat. Itu kita tak jadi penyair yang penipu lah. Itu orang yang bertakwa. Jadi Bayi Wahab bukan penyair penipu. Dia tak faham. Dia buat dakwah. Tapi cara dia lah, dulu dia buat gas. Dia cakap, sekarang saya terhindar dari buat gas sebab nak bagi ceramah banyak kat kamu. Saya tak nak jadi macam dia, sampai tak boleh gas berceramah je kat Raywin. Dia cakap, saya sekarang terhindar dari buat gas tu sebab nak berceramah. Dia Bayi Wahab dah silap. Sebab itu iman dia tak berapa tinggi. Dia guru saya dulu. Lepas tu saya suruh dia guru, saya jadi guru dia tak nak. Saya dakwah bukan Islam, dia kata Naswan, dakwah tabligh ni untuk orang Islam aja. Saya kata tak boleh terima. Kalau dakwah tabligh untuk orang Islam ni, dia bukan dakwah Nabi lah, mana boleh saya ikut. Dia cakap kat saya, dakwah tabligh ni untuk orang Islam, tak payahlah kalau untuk orang Islam. Saya bukan main-main tuan. Dia cakap kat saya dekat Sepang. Saya masuk bilik ni, dia kata, Naswa, ini dakwah tabligh untuk orang Islam. Saya tak boleh terima. Kalau dakwah tabligh untuk orang Islam, saya tinggalkanlah jalan tabligh. Sebab itu lepas Sepang 2009 saya tinggalkan. Sebab Bayi Wahab cakap dakwah tabligh ini untuk orang Islam, saya tak nak. Saya faham dakwah tabligh ni ialah kerja Nabi, dan kerja Nabi ni ialah dakwah semua manusia. Kerana Allah tu adalah Tuhan seluruh manusia. Kalau Allah tu bukan Tuhan seluruh manusia, buat apa turun surah yang paling akhir tu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu salah lah ayat tu. Ayat tu betul lah, benar. Ayat Quran bukan tu je, semua Quran tu benar. Allah tu Tuhan seluruh manusia. Kita adalah wakil Allah, wakil Nabi untuk ajak manusia kepada Allah. Bukan orang Islam aja. Orang bukan Islam. Allah bagi tahu dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Linnas. Kamu orang yang mengucap kalimah ni, kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat yang dihantar pada seluruh manusia.
manusia bukan orang Islam. Baik Wahab cakap jemaah tabligh usaha atas orang Islam, saya tak boleh terima. Berlawanan dengan Quran, mana boleh saya terima? Saya cakap tabligh ni suatu sesat, jangan semua tak percaya saya. Kalau tak sesat, kenapa tabligh sekarang dah tak boleh buat kerja? Markas dia pun tutup, Amir Hadraji dia pun hilang. Tak mungkin lah. Nanti dia jadi macam Arkam ya. Kita kalau tak ikut Quran, mana kita tak ikut yang benar. Bila kita tak ikut yang benar, kita pasti binasa. Allah tak mungkin akan pelihara kita, bantu kita. Takkan apa. Kita apa nama ke, keturunan apa ke, semua tak, Allah tak pandang. Kita mengaku kita Mahdi ke, kita mengaku kita buzuk ke, tak ada. Allah pandang amal, amal yang betul dan hati. Jadi kita kena ikut Quran, jangan kita tukar-tukar, putar belit. Kita tak ikut Quran, kita pasti tidak akan berada di jalan yang lurus. Pasti kita telah berada di jalan yang sesat. Kita kalau tak mau buat dakwah, bukan Islam, konon atas alasan belum masa lagi. Ini adalah alasan orang penipu. Penyair-penyair yang penipu ni, Allah SWT murka. Kamu tak dakwah manusia atas perkara yang kamu buat. Kamu menyanyi je, cakap semua tinggi-tinggi, nak suruh orang keluar je. Apa kamu cakap, kamu tak buat. Jadi kamu penyair yang penipu. Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kita jadi penyair yang penipu. Kita, Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Apa yang kita ajak, kita mesti mau amal. Kita jangan ajak dan tidak amal, dan tidak buat apa yang kita suruh orang buat. Kalau tidak, kita jadi penyair penipu dan kita tak mungkin dapat syurga. Okey.